Tapi pakaian dia guys, pakaian yang biasa kita tengok, tapi kain dia warna putih, panjang seperti kain pengantin. Hello sobat, kita bersama dengan aku Kira Omar dalam channel Kira Omar. Terima kasih untuk siapa yang klik video ni, bermakna saya suka cerita yang ada di channel Kira Omar. So untuk episod pada kali ini ataupun untuk edisi pada kali ini, kita masih lagi berada di zone seram. Kita masih lagi berada di mood seram. Satu cerita yang aku nak kongsikan berkait dengan asrama guys. So kalau budak-budak asrama, kisah ini akan menjadi satu pengajaran buat saya semua supaya jangan study lambat. Kisah yang aku nak story hari ini berkait dengan salah seorang pelajar yang bernama Nurul, yang mana Nurul ni suka study lambat. So guys, seperti biasa, jom kita pergi ke intro kita dulu. Okay guys, dikisahkan satu cerita di mana Nurul aku bagi nama, umur dia 17 tahun, bermakna dia SPN, akan menghadapi CJ pelajaran Malaysia lebih ke dalam 1 ataupun 2 bulan lagi. Nurul ni dia punya perangai dia satu saja, yang mana dia ni suka study lambat. So dia suka study pada lewat-lewat malam lah. 10 baru dia start study, kadang-kadang pukul 1 baru dia sudah study apa semua. Nurul ni seorang perempuan yang tidak sangat berani dan dia punya antibody yang lemah lah guys. Pada malam tu nak dijadikan kisah, Nurul pun turun study. Di mana orang lain sudah apa study, dia baru turun nak study pun semualah. Dia selisih dengan member dia bernama Ain. Ain bagi tahu kepada dia, Nurul, kau jangan study lambat sangat. Pukul 12 tu kau kena naik atas tidur. Okey, tak apa-apa. Okey. Nurul pun study lah seperti biasa. Ketika itu ramai lagi yang berada di bilik prek. Bilik prek ni guys, antara bilik yang memang untuk khas untuk pelajar-pelajar ataupun untuk student di asrama tu untuk dia study. Dia orang tak boleh study di bilik kerana takut mengganggu dia punya housemate dia ataupun dia punya member dia nak tidur lah. Sebab itulah dia buat bilik prek, bilik study ni. Nurul ni dia study seperti biasa, ulang kaji pelajaran dan juga punya persiapan dia untuk SPM lah. Lepas daripada 30 minit, member dia sorang keluar. Sampailah pukul 12, hanya tinggal dia seorang ketika itu. Cuba bayangkan pukul 12 ada dia seorang ketika itu di bilik prek. Dia pun seperti biasalah, dengar lagu sambil study, buka belek apa semua nak baca. Dia ketika itu menunjukkan lebih kurang dalam pukul 12.30 guys. 12.30 ataupun 12.40 tak silap aku. Dia dengar lagu, tiba-tiba pintu tu diketuk. Pintu bilik prek itu diketuk oleh seseorang. Dia pun seolah-olah dia pun perlahankan dia punya telefon dia untuk nak dengar betul ke tak ketukan itu adalah daripada pintu bilik prek. Bila dengar yes, itu adalah ketukan bilik prek dia sendiri. Dia pun tak buka pintu, dia cuma dengar, fokuskan sekali lagi, pintu itu terbuka. Masuk seseorang perempuan. Yang mana perempuan dia bagi tahu perempuan ni dia tak pernah jumpa. Dia tak pernah tengok pun perempuan ni, dia tak pernah kenal pun perempuan ni. So perempuan tu masuk, di tangan dia tak ada barang-barang untuk nak study, tak ada buku, tak ada apa-apa, kosong. Dia terus masuk, kepala dia turun ke bawah. Tapi pakaian dia guys, pakaian yang biasa kita tengok, tapi kain dia warna putih, panjang seperti kain pengantin. Lalu perempuan ini masuk terus dan tak tengok apa yang sebenarnya ada di dalam tu. Nurul ni rasa pelik, dia tak pernah tengok. Tiba-tiba perempuan tu masuk. Dia rasa macam perempuan tu tengah berjalan di depan dia. Dia pun tanya, awak ni pelajar baru ke? Awak ni student baru ke? Sebab saya tak pernah tengok pun awak. Saya tak pernah nampak pun awak. Dia terus duduk di meja dia. Jauh sikit lah dengan Nurul ni, jauh. Itu dia duduk, dia sambil memerhati Nurul. Tengok Nurul ketika tu. Nurul pun tanya dia, awak ni student baru ke? Sebab saya tak pernah tengok pun awak sebelum ni. Jadi perempuan tu senyap, tak jawab apa-apa. Tapi mata dia terarah kepada Nurul. Dia tengok Nurul. Nurul ni dia tak rasa takut ketika itu. Dia cuma rasa pelik. Dia tak pernah tengok pun perempuan ni. Dia tak pernah tahu pun perempuan ni. Malahkan satu sekolah dengan dia pun dia tak kenal budak ni mana. Kalau kita duduk asrama, automatik kita akan kenal siapa yang duduk di asrama, betul tak? Kita akan tahu sebab apa kita akan jumpa. Setiasa kita jumpa dia di asrama, kita jumpa dia di kantin, kita jumpa. Memang kita tahu dia ni duduk asrama, dia tak duduk asrama. Jadi dia tahu Nurul ni dia macam pelik, tapi dia masih lagi study, ulang kaji dia punya pelajaran dia apa semua. Dia sambil dengan lagu seperti biasa. Tiba-tiba perempuan tu ketawa. Mu tahu sendirilah dia suka macam mana. So ketujuh membuatkan Nurul ni dia cabut dia punya earphone dia.
Ni tengok kat arah perempuan tu. Perempuan tu bak tengok Nurul sambil ketawa. Mengilai lah kita tengok. Ketika itulah Nurul bagi tahu yang dia rasa tak sedap. Dia rasa macam lain lah sebenarnya ketika itu. Dia rasa macam perempuan ni something wrong. Ada benda. Cuba bayangkan dia masuk dalam keadaan kepala dia tunduk ke bawah dengan kain dia seolah-olah kain pengantin yang panjang yang masuk terus berada di hadapan Nurul, litahkan Nurul duduk di meja ujung sekali. Duduk tak apa lagi, tapi tengok Nurul sambil ketawa ketika itu. Nurul rasa macam pelik ketika itu. So Nurul tanya sekali lagi, awak ni student baru ke? Barulah perempuan ni bagi tahu. Dia bagi tahu macam mana, Mbak? Saya dah lama duduk sini. So dia bagi tahu yang dia ni lama duduk sini. Pelik lah. Sedangkan Nurul ni dia masuk daripada tingkat T3. Contoh tingkat T3 bermakna dia dah lama lah 2 tahun. Jadi dia tanya, saya tak pernah nampak pun awak sebelum ni. Dia bagi tahu, saya di sini hampir berpuluh-puluh tahun, Pak. Nurul masa tu dia tak fikir apa dah. Ni bukan manusia. Habis saja dia cakap dia duduk sini berpuluh tahun, dia sambung pula, Pak. Dia punya ketawa dia mengilai. Nurul ketika tu tak jadi nak study, terus naik ke atas seperti biasa, masih dalam keadaan trauma.